Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dan pembimbing akal. Yang pertama, Surah Al-Jathiyah. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Bukti yang kedua, Al-Taqwi. Maksudnya, Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Manakala kami juga sertakan contoh panduan iaitu surah Al-Hajj. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan buatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Manakala bagi penerangan Al-Quran sebagai pembimbing akal, Al-Quran membantu manusia dalam memberi petunjuk. Selain itu, menetapkan batas agar tidak menyeleweng, mencari bukti sesuatu kejadian, berfikiran secara rasional. Contoh adalah seperti ayat yang berikut. Hadis ialah wahyu yang mempunyai peranan tertentu, seperti menguatkan hukum yang terdapat nasnya dalam Al-Quran, menghuraikan nas Al-Quran yang ringkas, membatasi hukum nas yang mutlak, tidak terbatas maksudnya, mentaksiskan, menentukan maksud nas yang umum. Kesimpulannya, hadis merupakan salah satu dari dua bentuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Sementara itu, bentuk yang lagi satu ialah Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adihan kekayaan secara adil. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk pengetahuan, segala sumber kekayaan yang ada di bumi ini merupakan hak milik Allah, kerana segala harta kekayaan adalah amanah daripada Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita harus menggunakan hartanya dengan sebaik-baik mungkin, dengan sikap yang jujur, amanah, takwa, ikhlas dan sebagainya. Contoh, kita harus memberi harta kekayaan kita tu kepada jalan Allah, kepada jalan kebaikan, supaya dapat membantu manusia lain atau dikatakan rakyat lain. Contohnya dengan membayar zakat dan bersedekah. Kerana apabila kita bersedekah atau membayar zakat, secara tak langsung kita telah membahagikan harta kita dengan orang sekeliling yang lain yang lebih memerlukan. Kerana Al-Quran juga telah menetapkan agar kekayaan dibahagi secara adil. Apabila kekayaan ini tidak dibahagikan secara adil, maka timbullah satu perasaan yang akan membuatkan seseorang itu jadi angkuh, sombong dan sebagainya. Untuk kebebasan individu dan kesejahteraan rakyat pula, pemilihan kekayaan adalah impian semula jadi dan fitrah manusia, tidak dapat dilarikan lagi daripada perasaan dan fitrah manusia. Semua orang ingin kekayaan, semua orang nak hidup senang. Tetapi Al-Quran menggalakkan seseorang untuk rajin bekerja dan berusaha mencari rezeki. Allah
Allah suka apabila hambanya mencari rezeki, mencari harta kekayaan di bumi ini, asalkan ia berlandaskan Al-Quran. Al-Quran juga menggalakkan manusia menjadi kaya dan berkuasa di atas bumi ini. Tetapi haruslah ingat dan sentiasa mengikut dan patuh terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Masa hidup manusia terbahagi kepada dua, iaitu ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus adalah ibadah yang telah dinyatakan jenis, rukun dan syaratnya oleh syarak, seperti solat dan puasa. Manakala ibadah umum, ibadah yang tidak ditetapkan oleh syarak cara-cara melaksanakannya. Maksud, ini terpulang kepada seseorang untuk melaksanakannya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah Quran Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Orang selalu berpesan, solat banyak, bersujudlah kepada Allah, semoga rezeki akan berlimpah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah Quran Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Politik ni dari segi bahasa ialah takbir, perintah dan mengetahui. Daripada segi istilah, mentadbir urusan manusia dan urusan dunia dengan syariat Islam. Tujuan utama pembentukan negara Islam adalah untuk kita menegakkan ajaran agama Islam ni lah. Lepas tu kita menyebarkan dakwah Islam ni seluas mungkin. Maksudnya kita ke seluruh negara lah kita kena berdakwah. Lepas tu kita harus melaksanakan rukun Islam yang lima tu, iaitu tuntutan syahadah, sembahyang 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan mengerjakan haji sistematik, terurus dan berkesan. Yang kita kena laksanakan 5 tu semualah terurus dan berkesan lah. Lepas tu semua ni suatu bentuk kekuasaan dan kekuatan. So dengan ada kekuatan ni, itulah kita panggil kedaulatan, kehormatan dan kesucian. Kita jaga Islam ni, kita dapat pelihara secara mutlak. So orang agama lain tak diganggu, tak dipermainkan agama kita Islam ni. Okay, seterusnya topik seterusnya pelaksanaan hukum syarak. Okay, dari segi perundangan yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, negara, ekonomi dan macam-macam lagi yang hanya dapat dilaksanakan sepenuhnya mengikut syarak dengan adanya pemerintahan negara Islam. Perkara ni boleh jelas lagi dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 yang bermaksud, kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utusan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap daripada hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak mengetahuinya, orang yang tak tahu perkara sebenar. Bidang kebajikan terbahagi kepada 3, iaitu muafakat, belas kasihan dan membelanjakan harta. Muafakat bermaksud mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan yang baik demi kebajikan bersama. Hal ini kerana muafakat amat penting dalam mencairkan sesuatu rancangan ataupun projek yang melibatkan ramai orang. Dan Islam amat menggalakkan umatnya untuk mengamalkan semangat kerjasama dan muafakat dalam melaksanakan perkara untuk kebaikan. Ia telah ditegaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua yang bermaksud, dan hendaklah kamu tolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Dalam topik belas kasihan,
Islam telah memerintahkan semua umat Islam agar bersikap rahmat terhadap golongan yang lemah seperti orang yang kurang upaya, kanak-kanak, fakir, orang yang miskin dan sebagainya. Dan Islam juga turut menegah umat Islam daripada memaksa haiwan untuk melakukan kerja lebih daripada kemampuan haiwan itu sendiri kerana akan menyebabkan faktor penganiayaan terhadap haiwan. Dalam topik ini juga, Islam mengajar agar kita menyembelih haiwan dengan cara yang paling baik. Dalam ayat ini, dalam topik ini, ada firman Allah iaitu dalam surah At-Taubah yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri iaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu dan yang sangat lewakan iaitu inginkan kebaikan bagi kamu dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasihan serta kasih sayang kepada orang yang beriman. Jadi sudah terang bahawa sifat belas kasihan amatlah dituntut dalam Islam. Seterusnya ialah topik membelanjakan harta. Dalam membelanjakan harta, Islam amat menggalakkan umatnya untuk mencari harta dengan pelbagai cara seperti melakukan kerja sendiri ataupun makan gaji. Kerja sendiri ialah seperti berniaga, membuka ataupun membuat sesuatu pekerjaan yang tidak bergantung kepada gaji tetap. Kena faham konsep amar ma'ruf nahi munkar terlebih dahulu supaya kita dapat menghayatinya lah kan. Okey, amar ma'ruf nahi munkar ini bermaksud mengajak, menyeru atau menyuruh untuk melakukan kebaikan, mencegah ataupun melarang daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah dalam agama. Okey. Dalam konteks ini kita boleh lihat ada perkara yang perlu ataupun kita boleh ikut, kita boleh terapkan dalam kehidupan dan ada juga perkara yang kita tidak boleh amalkan dalam kehidupan kita. Contoh amalan yang boleh kita amalkan ialah kita bersedekah, kita selalu menghormati orang lain, kita tidak sombong, okey, kita sentiasa berzikir. Itu antara perkara-perkara yang baik yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Dan perkara mungkar, okey, perkara mungkar ini satu perkara yang wajib untuk kita tegah dan kita tidak perlu ikut, tidak perlu dijadikan sebagai amalan lah dalam kehidupan kita. Contoh perkara mungkar ialah berjudi, minum arak, berzina dan banyak lagi lah. Okey, seperti tidak jujur, sentiasa bercakap bohong, itu pun dikira sebagai perkara mungkar. Okey, mengapa kita perlu menepis ataupun tegah perkara mungkar ini? Okey, ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka lah. Okey, murka dengan hamba-Nya yang melakukan perkara mungkar. Jadi kita sebagai umat Islam yang percaya dengan Allah, kita percaya dengan Rasul, maka kita perlu menepis ataupun menegah perkara-perkara mungkar. Kita perlu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar.